Salam sejahtera kepada semua. Saya Wijayalakshmi Bhaskaran ingin menyampaikan hasil kajian saya yang bertajuk kesediaan dan masalah yang dihadapi oleh guru-guru daerah Manjung terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Apakah dia PBD? Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid. Bila PBD bermula? PBD dahulunya dikenali sebagai pentaksiran sekolah pada tahun 2011. Pada tahun 2016, pentaksiran sekolah mula dikenali sebagai PBD. Mengapakah PBD penting? PBD dapat membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, serta mengetahui keberkesanan pengajaran seseorang guru. Seorang guru juga boleh merancang dan mengubah sesuai keadaan pengajaran dengan adanya PBD. Penyertaan masalah bagi kajian saya ialah PBD menyebabkan ramai guru kurang yakin dalam melaksanakan pentaksiran formatif. Ini seterusnya menyebabkan ramai yang bersungut untuk melaksanakan PBD. Kurangnya kajian terhadap kesediaan guru dalam melaksanakan PBD juga mendorong saya untuk menjalankan kajian ini. Ramai juga guru yang masih tidak jelas aspek-aspek yang terlibat dalam pentaksiran. Tujuan kajian saya ialah untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan PBD. Seterusnya, kajian ini juga boleh mengenal pasti masalah-masalah dalam pelaksanaan PBD di sekolah-sekolah rendah daerah Manjung. Objektif kajian saya terdapat 4. Pertama ialah untuk mengenal pasti tahap kesediaan dari aspek pengetahuan guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung dalam melaksanakan PBD. Kedua, mengenal pasti tahap kesediaan dari aspek kemahiran guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung dalam melaksanakan PBD. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kesediaan dari aspek sikap guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung untuk melaksanakan PBD. Dan akhirnya, untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung untuk melaksanakan PBD. Kajian literatur saya terbahagi kepada 3 bahagian yang besar. Bahagian pertama ialah mengenai pengetahuan. Tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan adalah satu elemen yang penting untuk melaksanakan PBD dengan jayanya. Kenyataan ini disokong oleh Emilia 2017 yang menyokong bahawa pentaksiran dapat dijalankan dengan lebih konsisten dan tepat jika guru mempunyai tahap kesediaan dari aspek pengetahuan yang tinggi. Kebanyakan guru masih lagi tidak jelas dalam pelbagai aspek pentaksiran seperti teknik melaksanakan, membuat pemerhatian serta menggunakan maklumat tentang itu untuk mengambil keputusan berkaitan proses PDPC. Hasil kajian Fakri dan Muhammad Isha 2016 menyatakan bahawa ramai lagi guru yang masih kurang yakin dalam amalan pentaksiran murid. Ini disebabkan kurangnya latihan, pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan pentaksiran tersebut. Menurut Ainun 1997, sikap menjelaskan kebolehan individu bersiap sedia untuk bertindak balas berdasarkan nilai-nilai peribadi seseorang. Guru ialah seorang ejen perubahan yang penting dalam memastikan setiap dasar kerajaan dilaksanakan dengan jayanya di sekolah. Oleh itu, sikap guru amat penting untuk membolehkan pendidikan kebangsaan mempunyai peluang yang baik dalam memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang berkualiti. Apakah metodologi yang saya gunakan dalam kajian ini? Pertama, populasi untuk kajian ini adalah guru-guru sekolah rendah daerah Manjung yang terdiri daripada 2,260 orang guru. Sampel hanyalah 330 orang guru. Kaedah yang saya gunakan adalah kaedah persampulan rawak. Instrumen kajian ini telah diubah sesuai daripada kajian Rohaida Mazlan 2017 dengan pengubahsuaian dilakukan terhadap item-item soalan. Bahagian A ialah latar belakang responden. B, kesediaan guru dari segi pengetahuan. Bahagian C, kesediaan guru dari segi aspek kemahiran. Bahagian D, kesediaan guru dari aspek sikap. Dan bahagian E yang memenuhi 8 item adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD. Bahagian E telah diubah sesuai dari kajian Tuan Azlina 2013 dan Aniza 2014. Sebelum menjalankan kajian ini, saya telah menjalankan kajian rintis dengan menggunakan instrumen yang saya telah pilih tersebut. Hasil daripada kajian rintis yang dijalankan bersama 30 orang guru berikut adalah nilai kerombak alfa untuk setiap konstruk dalam instrumen tersebut.
Bagi konsep pengetahuan, nilainya adalah 0.941, kemahiran 0.957, sikap 0.889, masalah 0.930. Kajian rintis ini telah dijalankan untuk mengenal pasti isu-isu yang mungkin timbul bagi responden-responden semasa menjawab instrumen ini. Analisis konstruk adalah penting untuk memastikan konstruk yang dipilih adalah sesuai untuk digunakan dalam instrumen kajian ini. Bagaimanakah saya menganalisis data daripada instrumen ini? Data yang saya terima daripada ruang soal sidik yang saya berikan kepada responden telah diproses menggunakan SPSS version 24. Analisis yang saya gunakan adalah kaedah deskriptif dengan mengira kekerapan peratus, min serta sisihan piawai. Dapatan min kajian kemudian akan dibezakan dengan skor min oleh Dyer 2006, di mana skor min kajian dibahagi kepada 3 kumpulan. Skor min 0.00 hingga 2.33 menjelaskan tahap minimum, skor min 2.34 hingga 3.66 menunjukkan tahap pertengahan, dan tahap lebih tinggi diwakili oleh skor min 3.67 hingga 5. Berikut adalah dapatan kajian saya. Jadual ini menerangkan tentang demografi responden. Demografi responden dalam kajian ini merujuk kepada latar belakang responden iaitu lokasi sekolah, jantina, umur, kaum, tempoh perkhidmatan serta jumlah jawatan yang dipegang di sekolah. Sejumlah 331 orang guru telah dipilih sebagai responden kajian. Daripada hasil dapatan kajian, lebih 60% guru terdiri daripada guru-guru yang berasal daripada sekolah bandar, dan 298 responden adalah responden yang terdiri daripada responden wanita. Kumpulan responden yang paling besar adalah terdiri pada julat umur 31 hingga 40 tahun iaitu 42.5%. Lebih ramai responden daripada kaum Melayu di mana 49.4% responden adalah responden Melayu. 47.5% responden mempunyai tempoh perkhidmatan lebih daripada 16 tahun. Tahap pengetahuan guru dalam melaksanakan PBD. Jika dilihat kepada hasil min dan tahap min bagi konstruk pengetahuan, kesemua konstruk mencatat kesemua item di dalam konstruk ini mencatat tahap min yang tinggi. Pengetahuan guru tentang pelaksanaan PBD berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan guru-guru sekolah rendah di daerah Mancung tahu akan pelaksanaan PBD seperti mana yang diarahkan oleh KPM bermula tahun 2018. Pengetahuan guru amat penting untuk memudahkan pelaksanaan PBD. Tahap kemahiran guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Kebanyakan semua item-item di dalam konstruk kemahiran mencatat tahap min sederhana. Ini menunjukkan bahawa kemahiran guru dalam melaksanakan PBD berada pada tahap sederhana. Guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung didapati belum lagi mencapai tahap kemahiran tinggi untuk melaksanakan PBD. Tahap pengetahuan yang tinggi sahaja tidak cukup untuk melaksanakan PBD. Guru-guru juga perlu mahir dalam melaksanakannya. Bagi konstruk sikap, min sikap guru dalam melaksanakan PBD berada pada tahap sederhana, walaupun ada item yang mencatat min tinggi, seperti item pertama, kedua dan ke-8. Kesediaan guru-guru sekolah rendah dari segi sikap di dalam Manjung didapati masih belum mencapai tahap tinggi. Sikap guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan PBD. Item yang mencatat min yang paling rendah adalah item ketiga di mana yang menjelaskan saya sentiasa mempunyai masa yang cukup untuk menjalankan pentaksiran. Ini menunjukkan bahawa kekurangan masa merupakan satu masalah yang dihadapi oleh guru-guru daerah Manjung untuk menjalankan PBD. Konstruk masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah menunjukkan guru-guru sekolah rendah masih menghadapi masalah dalam melaksanakan PBD di dalam kelas masing-masing walaupun ianya berada di tahap sederhana. Guru-guru masih menghadapi masalah. Walaupun mereka memiliki tahap pengetahuan yang tinggi, kemahiran yang sederhana dan sikap yang positif dalam melaksanakan PBD. Di dalam konstruk masalah guru didapati
Item ketiga iaitu saya sukar menghabiskan sukatan murid dalam tempoh masa yang ditetapkan kerana PBD berulang menunjukkan item mencatatkan min yang paling rendah. Ini menunjukkan bahawa kekangan masa merupakan faktor yang besar yang menghalang pelaksanaan PBD secara jayanya. Rumusan keseluruhan kesediaan guru-guru sekolah rendah daerah Manjung dalam melaksanakan PBD. Item pengetahuan mencatat min yang paling tinggi, manakala item kemahiran, sikap dan masalah hanya mencatat min sederhana. Hasil perbincangan daripada kajian saya menunjukkan bahawa bagi konstruk pengetahuan, tahap pengetahuan guru dalam melaksanakan PBD adalah berada pada tahap yang tinggi. Ini bermakna guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung mempunyai pengetahuan tentang konsep, matlamat dan objektif serta tahu pelbagai kaedah pentakliran dalam PBD. Analisis terhadap kesediaan guru dari segi aspek kemahiran pula berada pada tahap sederhana. Walaupun tahap pengetahuan guru mencatat min yang tinggi, tetapi kemahiran guru masih berada dalam tahap sederhana. Aspek sikap guru pula berada pada tahap yang sederhana juga. Sikap guru yang positif adalah amat penting untuk melaksanakan PBD dengan jayanya. Tahap min bagi masalah yang dihadapi oleh guru-guru berada pada tahap sederhana bagi semua item. Ini menunjukkan bahawa ramai lagi guru yang menghadapi masalah untuk melaksanakan PBD dengan jayanya. Akhir sekali, kesimpulan yang saya dapat daripada kajian saya ialah kajian mengenai PBD adalah satu tinjauan persepsi guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung. Walaupun dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru sekolah rendah di daerah Manjung mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi dalam melaksanakan PBD, tapi kemahiran guru untuk menjalankan PBD masih berada di tahap sederhana. Kajian ini telah berjaya untuk mengesam beberapa masalah yang dihadapi oleh guru-guru, walaupun masalah yang dihadapi itu dilihat tidak mengganggu proses PBD. Berikutan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru ini, maka tahap kesediaan guru-guru dan sikap untuk melaksanakan PBD akan terganggu sedikit. Oleh yang demikian, tahap kesediaan guru-guru dari sikap-sikap berada pada tahap sederhana. Berikutan dapatan yang diperoleh dari kajian ini, maka pihak PBD atau sekolah mestilah lebih proaktif dalam mendedahkan guru sekolah rendah di daerah Manjung dengan kursus-kursus dan latihan-latihan yang berkaitan PBD agar pelaksanaan PBD dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kerjasama daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa, sekolah dan PBD adalah amat diharapkan untuk membantu guru-guru mengatasi masalah yang dihadapi. Sekian, terima kasih.